Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia teman-teman yang berkesempatan dengan saya. Salam di hujung minggu, saudara. Hari ini hari Ahad, saudara. Doa saya agar anda semua sihat walafiat. Apa khabar saudara Nazar? Saudara Amy Danish. How are you, Amy? Saudara Roslan Sani. Saudara Adam Jebat. Saya panggil Adam, saudara Tajul. Saudara Aheng Pong. How are you, Aheng? Dah habis dah hari ni Cok Kami, saudara. Saya hari ni nak bercakap sikit tentang masyarakat warga Cina. Saudara Roslan Sani, saudara Sofian Aziz. Apa khabar, Yan? Orang Kelang sihat ke? Saya doakan anda berbahagia bersama dengan family. Jaga anak elok-elok, berbahagia. Anak-anak dah besar, ya, Yan? Gitu juga saudara Salah Inggi, Syahid Nur, Yop Tanisma, Azlin Abdullah, Nan Siji. Begitu juga dengan saudara Cili, Nazi Juk katanya. Saudara Azli, saudara Azlin Abdullah, saudara Marzuki Saad, Puan Selamah Yusof, apa khabar? Selamat petang, Puan. Cik CTP, ya, Raja Kamal, Raja Bazian, orang Sungai Petani. Apa khabar orang Sungai Petani? Doa saya anda sihat walafiat. Ya, saudara Elin Zul, saudara Tailong, apa khabar saudara Tailong? Lama tak dengar cerita. Sayulan, so Hajah Zaitun, apa khabar Mak Ji? Moga sehat. Saudara Marzuki Saad. Begitu juga dengan saudara Rek Hosh katanya. Nuai Encik Pun, apa khabar? Pun. Puan Rahimah Rizwan, saudara Abdul Hamid, Jukipli Juis. Ini saya rasa mungkin daripada TBS. TBS di mana tu ya, saudara? Mungkin Sarawak agaknya. Saudara Marzuki Said, saudara Junaidi Hakim, saudara Puan Jamaliah Abdul Aziz, saudara Edi, Ucup Omar, Tok Janggut, apa khabar Tok Janggut? Puan Nurliza, saudara Azizah Nawang, apa khabar? Hari ini kita berbicara, tak ada cerita politik hari ini. Hari ini hari Minggu, saudara. Sambil-sambil saya menemani anda minum petang bersama family. Kita borak-borak, sembang-sembang, melabun cara orang Perak lah, saudara. Ya, Cik Chu, Yop Tanisma dari Kuala Kangsor. Yop Tanisma dari Kuala Kangsor. Kuala Kangsor, Yop. Di Kuala. Kalau di Perak, dia panggil orang Kuala, saudara. Saudara Adam Yusof. Begitu juga Puan Nur Aisyah, Hot Mama, ya, Adam Jebat, Puan Nuriza, tu kakak saya. Oh, kakak Cik Adam Jebat. Puan Kasmah. Ia juga Puan Salmah, Salmah Da'ai, Adam Yusof, saudara Mat Sepana. Baik, saudara. Hari ini kita bercerita tentang masyarakat, teman-teman kita dalam masyarakat keturunan Tionghoa, saudara. Hari ini adalah hari Cap Gomeh. Menurut kepercayaan masyarakat Tionghoa ataupun keturunan Cina, hari Cap Gomeh ini adalah pengakhir kepada sambutan Tahun Baru Cina. Jadi sebab itu, tapi mereka tidaklah makan besar, makan seadanya, tapi masih lagi berkumpul dengan keluarga. Ini adalah hari terakhir perayaan Tahun Baru Cina. Dan tahun ini, saudara, ataupun dikenal sebagai Cap Gomeh, saudara, tahun ini tahun Arnab. Jadi kerana tahun Arnab, mungkin tak banyaklah mereka membakar mercun, takut Arnab lari. Tapi kalau tahun singa, tahun harimau, malah tahun monyet pun mereka suka membakar mercun. Tapi sekarang ni kurang. Ada tu ada, saudara. Saudara Encik Pun kita jumpa di rumah yang bermak oleh kuli. Ya, saudara Encik Pun. Saudara daripada sempadan Thailand rasanya. Tak silap saya lah. Macam mana dengan perusahaan saudara? Ubat-ubatan, herba-herba saudara. Saudara hamba Allah, salam dari hari ni nampak muda macam 40-an. Umur dah sudah borga emas, saudara. Baik, saya bercerita tentang apa ini Cap Gomeh. Sebab tahun ini tahun Arnab. Jadi tahun Arnab ni masyarakat Cina merasakan ini tahun mereka untuk bekerja, untuk berladang. Kalau ada untuk bakar mercun, taran singa hanyalah di sekitar urban atau kawasan bandar, kosmopolitan, mereka tak ambil kisah sangat sebab mereka tidak mengerjakan pertanian. Tapi untuk warga di desa-desa yang tinggal di kawasan perkampungan, mereka mengerjakan pertanian, kurang mereka membakar mercun kerana mereka khawatir Arnab lari. Sebab Arnab tahun ini tahun berjaga-jaga. Dan sebagaimana yang saya katakan, bulan ini bulan Februari, saudara,
inilah 823 tahun nanti baru boleh berjumpa juga tahun yang sama, di mana terdapat 4 hari Ahad, 4 hari Isnin, 4 hari Selasa, 4 hari Rabu, 4 hari Khamis, 4 hari Jumaat, 4 hari Sabtu. Artinya 4. Bagi masyarakat Cina, kalau 4 ni mereka cukup takut. Saudara, itu kepercayaan mereka. Itu pulanglah. Itu ilmu numerologi masyarakat Cina. Jadi saya nak menyatakan saudara, selain daripada hari terakhir, tarian singa, pembakaran mercun, ya saudara, bagi mereka yang bertani dan sebagainya, mereka bimbang Arnab ikut tanggal lari. Dan sebenar-benarnya ini adalah tahun untuk mereka berjimat cermat. Arnab ni selalu dia makan cuma ubi kepada ubi lobak. Dan selalunya Arnab ni menyorok dalam tanah. Jadi masa untuk mereka berdikit-dikit berbelanja. Jadi jangan kita harapkan teman-teman kita yang berketurunan Tionghoa nak makan besar selepas ini, tak ada. Mereka lebih berjimat cermat, saudara. Saudara, saya melihat ada dua perbezaan antara warga Melayu dengan warga Tionghoa. Yang ini pengkhususannya bila saya bercakap soal wanita. Ini cerita dulu, saudara, bukan zaman internet, bukan zaman yang kita katakan media sosial ni, tidak. Zaman waktu saya menjadi wartawan dulu, sekitar tahun 70-an, 80-an dan awal 90-an. Sebenar-benarnya, saudara, bagi wanita Melayu, saudara, ini selalunya kalau mereka itu isteri kepada anggota pasukan polis, anggota askar dan sebagainya, setiap minggu suaminya akan menyediakan wang untuk wang market atau wang perbelanjaan pasar. Let's say katakanlah dalam RM50. Jadi wanita-wanita ini suri rumah, ya saudara, mereka selalunya daripada RM50 tu mereka akan bajet berbelanja untuk RM40. RM10 lagi mereka simpan. Saudara, untuk apa? Mereka simpan untuk membolehkan mereka membeli majalah-majalah. Jadi isteri tentera, isteri anggota polis, bila suami mereka bertugas, mereka duduk di rumah, tak ada buat apa, anak mungkin 1-2 orang, mungkin anak ke sekolah. Jadi mereka menghabiskan masa dengan membaca majalah. Sebab itu dulu-dulu, saudara, gosip ni memanglah isteri tentera, isteri polis, atau siapa saja yang isteri yang berkhidmat dengan pasukan keselamatan ni, mereka lebih mengerti dan lebih well off ataupun amat tahu sangat cerita, lebih-lebih lagi gosip masyarakat artis. Itu warga isteri Melayu. Berbeza dengan masyarakat keturunan Tionghoa ataupun Cina. Ini saya nak terang, saudara. Ada perbezaannya. Ini kajian saya. Mungkin saya silap, saudara. Tapi kita sembang-sembang petang-petang ni, saudara fikirlah dari segi logikanya. Sebab itu dulu berhampiran dengan pasar, selalunya ada kedai menjual majalah dan buku-buku. Sebab isteri-isteri ni akan simpan RM10. Daripada RM50 dia dapat, suami dia suruh beli ikan, beli sayur, beli sotong sebagainya. RM10 dia simpan untuk beli majalah ataupun buku-buku. Duduk di rumah, tak ada buat apa, sambil menanti suami pulang, ataupun anak-anak balik daripada sekolah, mereka akan membeli majalah dan menatap majalah itu. Sebab itu saya katakan tadi, mereka adalah lebih mengetahui tentang dunia artis dan dunia berita, saudara. Berbeza dengan masyarakat Tionghoa. Isteri mereka juga mendapat mungkin seminggu, suaminya akan bagi RM50. Ini untuk pergi pasar. Saudara, jadi dia dapat RM50, memang dia pergi pasar. Tetapi dia juga seperti juga suri rumah Melayu. Saudara, dia dapat RM50, dia beli barang-barang, sama ada sayur, daging, saudara, ikan dan sebagainya, RM40. RM10 dia simpan. Jadi bukan mereka membeli majalah. Ini bezanya, saudara, masyarakat keturunan Tionghoa dengan Melayu. Isteri-isteri Tionghoa ataupun isteri-isteri perempuan Cina ni, mereka akan gunakan RM10 itu untuk pergi ke kedai sensei. Iaitu kedai jual ubat. Sebab itu, kebanyakan kedai-kedai sensei terdapat berhampiran dengan pasar-pasar. Sebab mereka akan membeli kayu-kayu herba ataupun ubat-ubatan untuk dibawa balik, dimasak dan makan satu keluarga. Herba ni macam-macam, saudara. Ada ginseng tu tinggi sangat harganya. Tapi ada juga ginseng yang murah. Sarang burung. Dulu sarang burung walid ni murah. Sekarang dah mahal lah, saudara. Begitu juga macam dia punya tamar Cina tu. Dan juga macam-macam. Kalau kita tengok, kita tak boleh percaya, saudara.
Bunga-bunga karang pun dijual di kedai sensi itu kononnya untuk menyejukkan badan. Dan mereka juga menyimpan untuk memberi mutiara. Banyak orang tak tahu, kita orang Melayu ni saudara, beli mutiara untuk pakai. Pakai jadi subang, jadi rantai, jadi gelang. Tetapi masyarakat Tionghoa atau Cina, dia hancurkan mutiara ini, jadikan serbuk, dimasukkan sedikit dalam makanan ataupun dimasak untuk makanan keluarga. Katanya untuk kulit supaya halus. Itu kepercayaan mereka. Jadi artinya saudara, masyarakat Cina, isteri-isterinya akan mencari ubat-ubatan supaya suaminya lebih bekerja, cergas, segar. Kita tak ada. Bila suami balik sambil makan mencerita, Uji Rashid tu dia kahwin dengan jam ya. Dia ada pulau lah. Mereka lebih tahu daripada orang biasa. Sebab mereka membaca gosip-gosip ataupun berita-berita dalam majalah. Saudara, Encik pun majalah URTV famous. Betul saudara. Majalah URTV, majalah Varia Pop, majalah Gelanggang, macam-macam majalah hiburan. Itu menjadi teman kepada isteri, para prajurit kita, teman-teman kita yang berkhidmat dalam pasukan keselamatan yang meninggalkan isteri di rumah. Sama ada anggota tentera laut ke, isteri Navy, so tahulah. Duduk di laut kadang-kadang sebulan, 2 bulan. Jadi tak ada buat apa, tunggu suami pulang, beli majalah. Bajet RM50 seminggu tu, RM40 digunakan untuk beli makanan, RM10 untuk membeli majalah. Itu kajian saya, saudara Delmira. Wanita Cina, dia beli ubat untuk keluarganya. Itu 2 perbezaan, saudara. Dan juga saya bila benar begini saya tengok ini budaya sebenarnya. Bukan satu sikap yang tak baik-baik. Budaya orang Melayu suka membaca dan sebagainya. Saudara, dulu, makanan ni pula, Asap. Kita sebut tentang makanan. Dulu, warga Cina ni, saudara, dia tak makan cili. Adalah, bukan tak ada lah, cili bol dan sebagainya. Tidak begitu, orang Perak kata pedor lah. Jadi, tetapi apabila mereka sudah pandai, sudah tahu makan cili padi. Hari ini di pasar, harga cili padi melonjak naik. Artinya, saudara, kalaulah sesuatu makanan atau buah-buahan, penghasilan pertanian itu menjadi kegemaran masyarakat Tionghoa, harga itu akan naik. Kenapa? Wallahualam bisawab. Saya tak tahu. Sebab dulu cili padi segenggam saya 5 sen. Hari ini cili padi lebih mahal daripada cili biasa. Sebab warga keturunan Tionghoa di negara kita ni sudah pandai, sudah bijak makan cili padi. Sebab saya pun hairan juga. Saya tanya dengan kawan-kawan saya, dia kata, Aliam, you suka makan cili padi? Tak pedas, tak syok lah. Ini kalau ada pedas, ada ngam, katanya. Saudara, itu antara punca kenapa, bagi saya lah. Minta maaf saudara, kalau ini kajian saya salah. Tapi rasanya tak salah. Sebab saya selalu meninjau pandangan dan pendapat. Begitu juga dulu saudara. Kalau saya balik ke kampung saya dari Kuala Lumpur, memandu kereta, saya selalu singgah di Tapah, saudara. Di Tapah Perak. Sebab di Tapah itu kebanyakan hasil-hasil daripada hutan, hasil pertanian dibawa oleh warga orang asli. Saudara, waktu saya balik singgah di Pekan Tapah, selalunya beli buah durian ke, buah limau ke, buah jambu. Tetapi saya tak akan lupa untuk membeli petai. Dulu petai bukan harga sekeping, saudara. Satu longgok tu RM3. Dulu, zaman saya lah, saudara. Jadi, sekitar 70-an, 80-an, 90-an, kita singgah di Tapah. Sebab petai ini adalah penghasilan daripada saudara kita, warga orang asli. Saudara Mira, dia kata lain tak elok. Nak buat macam mana kalau hujan? Saudara. Jadi, di Bidor, Ya, Bidor, bukan Tapah, minta maaf. Terima kasih, Saudara Abdul Hamid. Saudara juga mungkin seperti saya, di Bidor. Jadi, masyarakat orang asli akan membawa hasil-hasil pertanian untuk dipasarkan di Pekan Bidor. Harganya, satu longgok, saudara. Berapa banyak, tak tahulah, RM3. Tapi, kerana waktu itu, saudara, hanya orang Melayu je yang pandai makan petai. Kita buat petai, sambal tumis petai, ulam petai, saudara, jeruk petai. Tetapi apabila masyarakat Cina sudah pun minat untuk makan petai, harga petai melambung, saudara. 3 keping saja dah RM10 sekarang, saudara. Itu keadaannya, saudara. Saudara, cili padi sekarang musim tengkujuh
1 kilo RM25. Benar, saudara. Sebab kita dulu cili padi tanam kira rumah saja. Jadi tidak ada dia punya demanding tu tidak ada. Ataupun permintaannya tak tinggi. Tapi sekarang ni cili padi memang tinggi. Macam kalau musim tengkujuh, RM25 1 kilo. Dan masyarakat Tionghoa ataupun Cina cukup suka makan cili padi. Begitu juga dengan petai, saudara. Dulu petai sekeping tu dalam 50 sen, 20 sen. Penghasilan daripada orang asli. Tapi hari ini setelah warga Cina memang suka, mereka minat makan sambal tumis petai. Akhirnya harga petai melonjak-lonjak naik. Itu dua. Dan yang ketiga, dulu saudara, kawan-kawan saya, teman-teman di sekolah, kemudian bila saya dah bekerja di Kuala Lumpur, ramai kawan. Bila saya ajak makan buah durian, warga masyarakat Cina dulu, macam juga orang Mak Saleh datang daripada luar negeri. Mereka tengok bau durian, tak maulah dia kata. Dia tak suka. Tetapi hari ini, apabila saja warga keturunan Tionghoa mula makan durian dan mereka membeli, harga durian melambung-lambung. Musang king pun sekarang dah RM25 ke RM30 sekilo, saudara. Sebab mereka sudah suka. Kita makan durian ni kadang-kadang kita buat lempuk, kita buat pengat, kita makan dengan nasi. Jarang kita makan mentah. Ada lah, bukan tak ada. Tapi nak beli sampai... Sebab dulu sebutir durian di kampung saya yang dihasilkan daripada pakan Bota, daripada kawasan Bota, kawasan Parit, saudara, Perak Tengah, sebutir durian RM1. Paling tinggi pun RM2. Itu kalau yang durian yang isi kuning. Tetapi hari ini sekilo naik antara 10 ke 18 ringgit. Kenapa? Kerana demanding ataupun permintaan tinggi daripada masyarakat Cina, malahan durian sudah pun dieksport ke luar negeri. Jadi saya, kalau nak hasil pertaniannya mahal, kita cubalah memasarkan dan minta supaya masyarakat warga keturunan Cina ini membeli ataupun menggunakan kita punya durian, apa-apa saja buah-buahan lah. Kalau suka buah jambu, naiklah harga buah jambu. Suka cili, naiklah harga cili. Suka petai, naiklah harga petai, saudara. Sebab itu sekarang ni harga cili mahal, saudara. Sekarang ni, saudara, bila dah habis saja musim perayaan Tahun Baru Cina, di kampung saya, saudara Delmira, dia kata pulut durian. Itu orang kita gunakan pulut durian, tapi bukan masyarakat Tionghoa. Mereka makan buah durian tu sebutir-sebutir. Kadang-kadang ada yang orang hebat. Satu hari tu saya pergi ke Pahang, dekat jalan Genting Sepah tu, ada orang jual tepi jalan tu. Saya beli, saya tanya, elok ke durian? Dia kata elok. Dia kata ada seorang Cina tu, dia kata dia makan sampai 5 butir. Mak, saya kata. Satu orang boleh makan sampai 5 butir buah durian. Saya dalam sepangsa saja, saudara, bukan sebiji. Sepangsa saja, saudara. Saudara Junaidi Hakim, durian Jalan Pahang, Tapah memang popular dan dengan orang jual durian. Betul, saudara. Tapi dulu durian murah. Sekarang ni mahal. Sebab ada peminat. Peminatnya keturunan Tionghoa. Mungkin gamaknya, saudara, kita ni, orang Melayu kita ni, duduk di kampung-kampung, di desa-desa, pendapatan tak tinggi. Jadi mungkin demanding tu tak begitu tinggi, saudara. Saudara Muhammad Azizan, saudara Syarozi, saudara Nur Azman, selamat petang. Saya bercerita tentang perbezaan masyarakat kita. Artinya, saudara, masyarakat orang Melayu ni, dia tidak memikirkan sangat soal ekonomi. Sebagaimana yang ceritakan dari awal, isteri para tentera, para pengawal keselamatan yang kerja sebagai TLDM, isteri-isteri mereka di rumah, anak memanglah dalam 3-4 orang, ada 4 orang, ada 5 orang. Bila anak-anak mereka ke sekolah, selain daripada memasak di rumah, mereka akan duduk sambil-sambil berehat membaca majalah. Mereka adalah lebih berpengetahuan. Azli Abdullah, dekat Tangkak kedai Cina jual asam pedas. Ini satu hal lagi, saudara. Kalau masyarakat Tionghoa ataupun Cina sudah mula makan asam pedas, bersedialah untuk kita terpaksa membeli asam pedas dengan harga yang agak tinggi. Bila ada demanding, saudara. Begitu juga dulu saudara, zaman saya dalam 70-an, 80-an, tahun 90-an, kalau kita makan di kedai mamak, nasi kandar dan sebagainya, kari kepala ikan ni is the last choice. Siapa nak makan kepala ikan? Bukan banyak isi pun.
Kita suka makan isinya. Kita. Tetapi bila teman-teman saya dari keturunan Tionghoa, Cina, Toke-Toke ni, dia sudah suka makan kari kepala ikan, maka mencanak harga kari kepala ikan. Seketul kepala ikan sudah naik sampai 70 ke 100 ringgit di kedai mamak, saudara. Ya, saudara Delmira, dulu kalau musim durian, kami masyarakat kampung akan kenduri, tahlil, makan pulut durian. Betul. Encik pun saya ada promote benih durian ASFA 50 untuk Tuanku Raja Perlis, benih gabungan 4 dalam 1 dan 3. 1 hingga tahun dah berbuah. Ya, saudara Encik pun, bolehlah saudara masukkan dalam ruangan saya. Tak ada masalah untuk kita saling bertukar-tukar pandangan. Saya menceritakan tentang harga durian naik apabila warga keturunan Cina suka makan durian. Itu cerita dia. Bila warga teman-teman kita keturunan Cina suka makan kepala ikan, maka harga kari kepala ikan naik. Mereka suka makan petai, harga petai naik. Isteri-isteri, ya saudara, saudara Medi Castello, dia kata, mai lah Penang Mutiara, restoran hotel dan Penang, Sempoi, Midit Nelayan Penang. InsyaAllah saya akan sampai. Kalau di Pulau Pinang, selalunya saya makan dekat dengan airport, saudara, sebelah sana, yang tempat LPN, lembaga pertubuhan nelayan, tak silap saya. Dia ada restoran, kari kepala ikan. Mahal juga, saudara. Saudara, kopi kau, tanggungjawab pemimpin terlepas pandang, kena asyik pandang projek untung diri sendiri. Saudara, kopi kau, kita bicara soal ini malam nanti. Malam ni ada satu perkara yang serius yang saya nak bicarakan dengan anda. Kari kepala ikan, Penang Mutiara, ya, Medi Castello, insyaAllah. Saudara, terima kasih atas jemputan saudara. Kalau saya ada kesempatan waktu, saya akan bertandang ke Pulau Pinang. Mungkin musim pilihan raya negeri nanti, saya akan sampai. Saling-salinglah berhubung dengan saya, saudara. Ya, saudara, jejak rimba. Saudara Junaidi Hakim. Sekarang, kari kepala ikan, Nordin Bido, paling popular. Bukan saja Nordin Bido, saudara. Di Pantai Remis pun. Tak cukup, tak menang tangan. Dia pukul 2:30 dah tutup. Begitulah popularnya bila orang suka makan. Demandnya. Saudara, itulah Penang Mutiara, hotel dan restoran tu, betul lah. Betul, saudara. Jadi, dalam keadaan begini, saya ini menyatakan betapa pentingnya perkongsian kita. Negara kita negara yang harmonis. Warga bangsa Melayu, India, Cina, tak ada masalah. Jadi, mereka juga membantu untuk meningkatkan pasaran harga produk-produk dari desa. Seperti saya katakan tadi, cili padi. Orang Cina dah pandai makan cili padi, terus naik sampai sekarang ni RM25 sekilo. Petai. Ini perusahaan petai. Ini tak ada lah orang kampung tanam pokok petai, saya. Selalu petai ni dipanjat. Dan sebab petai ni pokok dia besar, tinggi, dalam hutan. Ini adalah perusahaan ataupun diusahakan oleh warga kita, warga pribumi, orang asli. Mereka menjual dulu selonggok RM3 ataupun RM5 paling mahal. Dan sekarang, satu keping, 3 keping RM10. Artinya RM3 lebih lah 1 keping, saudara. Begitu juga durian. Durian mahal, cili padi mahal, ya, saudara. Dan hari ini, saudara, bila kita bercakap tentang masyarakat Tionghoa, dan hari ini adalah hari terakhir anak-anak muda yang berdagang. Ya. Malam tadi, tentulah yang mana kedai-kedai majung buka di kampung saya lah. Saya cerita tentang di kampung saya, saudara. Tempat lain saya tak tahu. Mungkin tempat saudara yang selalu ada kawasannya, kalau masyarakatnya terdiri daripada Melayu, India, Cina tu, dalam sebuah perkampungan yang saya katakan penuh dengan muhibah. Saudara, musim Tahun Baru Cina ini, musim orang kampung pun tumpang semangkuk untuk main mahjong, saudara. Saya dulu pun sekali balik kampung main mahjong juga, saudara. Tapi saya tak kerti nak kira. Yang saya tahu ada lantau, 1 fan, 2 fan, 3 fan. Tapi berapa saya tak tahu. Dan duduk di situ di meja mahjong ni daripada pagi boleh sampai sentak tengah malam, saudara. Nak habis RM1, patah pinggang, kata orang. Tapi sambil kita bermain, kita bergurau, bercerita. Dan hari ini adalah hari terakhir. Kedai-kedai mahjong dibuka untuk langganan teman-teman yang balik. Kerana petang nanti mereka akan mula beredar. Kalau yang berdagang di Singapura, mereka akan pulang semula ke Singapura untuk meneruskan kehidupan. Kalau di kampung saya lah, secara di Lumut tu, mereka akan pulang ke Kuala Lumpur. Begitulah. Setiap tahun, mereka akan berdagang selama setahun. Kemudian, dikumpul hasil, dapat pendapatan, balik ke kampung mereka
untuk merayakan Hari Tahun Baru Cina bersama-sama dengan keluarga dan warga tempatan. Saudara, itu keadaannya. Lagi satu, saudara, masyarakat Cina ni memang tidak boleh dipisahkan. Masyarakat Cina di Malaysia, ini bukan di negeri Cina. Saya dah pergi ke Guangzhou, saya pergi ke Beijing, saya pergi ke Beihai, saya pergi ke Shanghai. Tak nampak pun kedai 4 nombor ekor, saudara. Tak ada. Kalau orang mengatakan Cina ni suka berjudi, hanya Cina di Malaysia dan Hong Kong saja, saudara. Kalau Cina malah di England pun tak ada. Adalah kedai-kedai yang jual perjudian macam dulu, mereka bookmakers kan tak ada dah. Sekarang ni dia panggil apa nama kedai tu. Saudara, itu tak ada masalah. Orang Cina kurang berjudi. Sama ada kedai nombor ekor ke, main mahjong ke, tak ada. Yang ada di Cina Malaysia. Hong Kong di Guangzhou saya pergi, tak ada, saudara. Saya pernah tinggal di Guangzhou selama 6 hari. Jadi nak tengok kalau kedai ada ke kedai nombor, tak ada. Tapi macam di Hong Kong, dia ada. Lumba kuda, besar dia punya. Dan kasino pun ada di Hong Kong, di Macau. Tidak ada di Beijing. Tak ada, saudara. Jadi masyarakat keturunan Tionghoa atau Cina yang di luar benua Cina, mereka suka berjudi. Jadi di Malaysia ni memang mereka suka berjudi. Perjudian mereka cukup kreatif. Orang Cina ni, saya bercakap gelak. Kadang-kadang saya ketawa mereka, saudara. Ada tekaan nombor, 2 nombor saja. Dia selalunya 2 nombor ni dibuka jam 5 petang. Dulu waktu saya jadi wartawan tu, kadanglah saya berjumpa dengan kawan saya, apa ada orang berkumpul ramai. Rupanya baru buka nombor. Dia ada demi sindiket itu. Tapi dulu sindiket tu taklah begitu diburu oleh pihak keselamatan. Dia pasukan polis pun gelak-gelak aja kat dia orang. Sebab tak banyak. Dia punya tekaannya RM1 dapat RM2 atau RM3. Jadi letak RM10, tunggulah petang nanti. Jadi kalau letak RM10, mungkin kalau mengena nombor itu, dapatlah RM20 ke RM30. Itu cara mereka, saudara. Dan nombor itu 2 nombor. Kemudian ada lagi lebih kreatif, naik 3 nombor. Itu 3 nombor ekor. Itu waktu itu sudah pun ada dalam mengikut lumba kuda. Berapa nombor kuda nombor 1, nombor 2, nombor 3, last sekali. Kalau perumahan lumba kuda tu, kuda nombor 1, nombor 2, nombor 3, ini akan membawa nombor. Nombor 4 ke, nombor 8 ke, nombor 9. Dan result ataupun keputusan perubahan lumba kuda itulah dijadi keputusan 3 nombor ekor. Sebab orang panggil 3 nombor ekor. Yang kuda lagi mesti ada nombor ekornya, saudara, nombor ekornya. Saudara, batu belah, batu bertangkup. Terima kasih, saudara hadir. Ikan arowana dulu RM30 seekor. Sekarang beribu. Betul. Bukan arowana, saudara. Itu minat. Tetapi macam ikan di Sarawak. Sampai beribu seekor, saudara. Apa nama ikan? Bukan arowana, satu jenis ikan. Ikan kelah pun dulu tak ada nilai pun pada orang kampung. Ikan kelah ke, ikan patin ke. Tapi bila warga keturunan Tionghoa ni suka makan, maka meningkat harga itu. Jadi sebab itu, Saudara Nobs nak tanya saya boleh tak? Nak tanya apa pendapat saya? Asalkan pendapat cerita-cerita yang merapu petang saya. Saudara, jangan cerita politik. Politik malam nanti. Jam 9.30 malam. Jangan lupa Amir Hijaz Fan akan mengulas isu-isu politik semasa, saudara. Saudara, kemudian bab judi masyarakat Cina ni juga akhirnya ada pula 4 nombor ekor. 4 nombor ekor ni mereka menggunakan mesin ataupun resultnya adalah dia punya putar macam mana saya pun tak tahulah, tapi resultnya selalu petang dalam pukul 7 pukul 8 malam. Dan satu lagi judi, ini hanya ada untuk warga di Taiping. Penduduk-penduduk Taiping tahu cerita ini, iaitu mereka akan meneka pukul berapa hujan bermula hari itu. Satu. Kemudian berapa banyak hujan turun. 1 inci, 2 inci. Ada alat pengukurnya. Jadi artinya masyarakat Cina ni tak dapat lari daripada isu-isu yang berhubung kait dengan soal ekonomi. Jadi sebab itu saya katakan, saudara, isteri-isteri mereka pergi membeli herba-herba di kedai sensei. Sebab itu kedai sensei boleh hidup. Saudara. Jadi, kedai Melayu jual majalah. Sekitar tahun 70, 80, 90, memanglah syarikat-syarikat penerbitan majalah, boom. Tapi bila datang media sosial hari ini, banyaklah pula isteri-isteri yang duduk di rumah tak ada apa buat. Dia tengok media sosial, apa cerita. Dan mereka kadang-kadang lebih faham daripada kita. Cerita-cerita gosip politik juga, mereka lebih faham.
Dan juga saudara, satu lagi, warga wanita-wanita Cina ni saudara, mereka cukup suka berjimat semat. Sebab itu dia panggil dulu, tak silap saya panggil ting tong. Waktu saya jadi wartawan jenayah, waktu itu di Jalan Bandar, ketua polis yang memberi penjelasan berapa tangkapan dan sebagainya, nama dia Tuan Kong Fok Yu, tak ingat dia pangkat saya ada DSP, Kong Fok Yu. Dia setiap hari pukul 10 pagi dia akan buat press conference. Selepas dia dapat pengesahan daripada Bukit Aman, maka dia cerita hari ni berapa tangkapan. Selalunya tangkapannya termasuklah ting tong ataupun main kutu. Mereka tak banyak menyimpan. Kutu ni pusingan. Saudara, ini juga diamalkan pada orang warga isteri-isteri sekarang ni. Ada, tak silap saya, ada dia punya kerajaan ada mewujudkan yang kita bayar minggu-minggu. Ikhtiar. Tak silap saya lah. Itu pun lebih kurang begitu. Tapi warga Cina lain. Dia simpan, berniaga, jual apa semua dia dapat. Tak banyak. Dia RM3, RM10. Itu pun kadang-kadang bila ada penipuan, mereka pergi balai polis, maka pihak polis akan menangkap tokeh-tokeh, dia panggil ting tong. Artinya saudara, ekonomi tidak boleh dinafikan berhubung rapat dengan warga keturunan Tionghoa ataupun Cina. Kita kadang-kadang lebih suka bercakap soal gosip, kita bercakap soal orang itu begini, orang ini tak kena, orang itu begitu. Kita suka bermain dengan isu-isu yang kadang-kadang tak ada memberi faedah pun. Tapi bab mengomel, bab menggosip, bab melabun, memang orang kita cukup suka. Itu yang saya katakan saudara Mazlan Mustafa, saudara Jamaluddin, saudara Jamaliah Sudan, Amanah Ikhtiar, ya saudara Jamaliah, Amanah Ikhtiar. Kita masyarakat Melayu ada meniaga bihun, meniaga nasi lemak, kita ambil daripada Amanah Ikhtiar yang tiap minggu kena bayar. Tapi kita ambil serompak, selonggok, RM5,000 ke, RM10,000 ke, pinjaman Amanah Ikhtiar. Tapi warga keturunan Tionghoa, isteri-isteri suri rumah mereka menyimpan dalam ting tong. Jadi RM10, mungkin RM7 ni beli herba untuk makanan keluarga, dan RM3 ni masuk dalam tong untuk mereka bayar seminggu sekali. Dan dikumpul berapa ramai tak ramai pun dalam kawasan persekitaran masyarakat mereka. Saudara, jadi sebab itu saya haraplah ada perkara yang elok kita contohi. Bagaimana suri rumah Tionghoa mereka lebih mementingkan herba ubat-ubatan untuk keluarga. Saudara, bagi mereka, family mereka selalu jaga. Lebih-lebih lagi sebab itu gamaknya. Lelaki Cina dia tak kahwin lebih. Orang lelaki Melayu ni ramai. Ada rumah 1, nombor 2, nombor 3 dan sebagainya. Gamaknya. Maafkan saya, mungkin kajian saya ini tak betul. Jadi besok kita bincang lagi saudara. Saya ucapkan pada warga Tionghoa, selamat Cagomeh. Lepas ini bekerjalah. Dan saya mahukan warga kita, warga bangsa Melayu juga mencontohi warga mereka untuk berniaga berterusan. Kita jumpa lagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang.